السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan kita sekarang sedang membaca syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-34 daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Hadis rawahu Muslim. Jadi insyaAllah kita sama-sama membaca terjemahan dengan syarahnya daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ini dalam siri yang ke-35 dan ke-36 yang lalu kita dah membincangkan tentang riwayat hidup Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi dia berkata, man ra'a, siapa yang melihat, minkum, dari kalangan kamu, mungkaran, satu perkara yang tidak diingkari oleh syarak, dan syarak menghukumkan perkara tersebut sebagai perkara yang hodoh, falyughayyirhum, maka hendaklah dia tadi mengubah, menghilangkan perkara tersebut biyadihi, secara fardu ain, sekiranya hanya dia seorang yang mengetahui, dan secara fardu kifayah sekiranya pengetahuan tersebut dikongsikan oleh ramai manusia. Dan dinyatakan juga dalam syarah, maka tak dibenarkan kita tadi mengintip, mencari ataupun menyerbu rumah-rumah dengan semata-mata sangkaan. Sekiranya seseorang yang amanah memberitahu bahawa terdapat seseorang yang bersembunyi melakukan sesuatu kemungkaran yang melibatkan kehormatan seseorang manusia, yang sekiranya kita lewat akan kita tak dapat akan terlepas daripada menghentikan kemungkaran tersebut, seperti perzinaan, seperti membunuh, maka penulis berkata pada ketika itu kita wajib menyerbu rumah tersebut, tetapi dengan syarat mestilah dimaklumkan oleh orang yang thiqah, maksudnya orang yang boleh dipercayai. Sekiranya perkara yang maksiat yang dilakukan tadi tidak melibatkan kehormatan seseorang, maka tidak dibenarkan seseorang tadi menyerbu rumah, dan tidak dibenarkan juga untuk mengintip. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika dia tadi berjalan di waktu malam, memerhatikan keadaan rakyatnya dan melihat manusia yang melanggar undang-undang. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang lelaki yang sedang termuntah. Lalu Sayyidina Umar pun memanjat rumah tersebut, dan dia mendapati ada seorang perempuan dan terdapat arak bersama dengan lelaki tadi. Maka Sayyidina Umar berkata daripada bumbung tadi, wahai musuh Allah, adakah kamu menyangka Allah Ta'ala akan menyembunyikan, menutup kesalahan kamu? Maka orang tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa. Sekiranya aku menderhakai Allah Subhanahu wa taala pada satu dosa, tetapi engkau telah menderhakai Allah pada 3 perkara. Sayyidina Umar berkata, apakah perkara tersebut? Perkara pertama sekali, engkau telah mengintip. Allah Subhanahu wa taala berkata, wala tajassasu, dan engkau telah memasuki rumah bukan daripada pintunya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk datang melalui pintu. Dan engkau masuk memandang ke dalam rumah seseorang tanpa izin, tanpa memberi salam, padahal Allah Ta'ala memerintahkan kami dengan perkara tersebut. Lalu Sayyidina Umar berkata, benar kamu, mohonlah ampun bagi kami. Maka berkata, moga-moga Allah, orang tadi berkata, moga-moga Allah mengampunkan dosa kami dan dosa kamu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Umar berkata, tidakkah kamu tadi ingin bertaubat, meninggalkan dosa ini, sekiranya aku tadi memaafkan kamu?
Maka dia kata, benar wahai Amirul Mukminin, sekiranya kamu memaafkan aku, nescaya aku tidak akan kembali lagi kepada dosa seperti ini selama-lamanya. Kemudian Sayyidina Umar pun keluar dan meninggalkannya. Diriwayatkan daripada Imam Ghazali, dia berkata, tidak boleh kita tadi mencuri-curi dengar daripada satu rumah untuk mendengar apakah suara alat muzik yang berlaku di dalamnya, dan tidak juga kita dibenarkan masuk ke dalam mana-mana rumah untuk memerhatikan maksiat, untuk melihat sesuatu maksiat, kecuali sekiranya orang yang melakukan maksiat tadi menzahirkan maksiat tersebut sehingga boleh diketahui oleh orang yang berada di luar rumah, seperti memainkan alat muzik dengan kuat dan seperti mabuk dan seumpamanya. Dan dalam syarah dinyatakan juga bahawa sesungguhnya wajib menghilangkan kemungkaran dengan tangan sekiranya seseorang tidak takut kemudaratan ke atas dirinya. Tapi sekiranya takut kemudaratan berlaku ke atas dirinya, maka tidak wajib, bahkan disunatkan semata-mata, dan tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kerana perkara tersebut dikecualikan apabila seseorang tadi ingin menghilangkan kemungkaran. Maka oleh sebab itulah salaf soleh mereka tadi mendedahkan diri mereka kepada kemudaratan untuk menghilangkan kemungkaran, dan mereka tidak mempedulikan bahaya dan risiko yang akan datang. Sebagaimana diriwayatkan satu orang yang zuhud, dia menghancurkan, merosakkan alat-alat muzik kepada Marwan bin Hakam, khalifah, salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Jadi apabila dimaklumkan kepada Marwan bin Hakam, maka dia kata, tangkap orang yang merosakkan alat muzik kami dan campakkannya di kalangan harimau dan singa. Lalu mereka pun memasukkannya ke dalam kandang binatang tersebut. Maka dia pun memulakan sembahyangnya. Maka semua binatang tadi datang kepadanya dan duduk mengelilingi dan menjilat-jilat dan menciumnya. Dan dia kekal sembahyang dan dia tidak mempedulikan. Maka apabila besok pagi ni Marwan bertanya, apakah yang telah berlaku kepada orang yang mengingkari kami tadi? Lalu mereka pun pergi melihat, mereka mendapati semua binatang duduk bersama-sama dengannya, tidak memudaratkannya. Maka dengan sebab itu, Marwan bin Hakam pun melepaskan orang yang mencegah kemungkaran tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, sekiranya kamu tidak mampu untuk mengubah dengan tangan, fabilisanihi, maka hendaklah kamu mengubah kemungkaran tersebut dengan perkataan kamu, seperti kamu memerintahkannya meninggalkan kemungkaran, dan kamu menyatakan bahawa perbuatan tadi amat buruk, dan kamu tadi mengugutnya dengan siksaan dan azab Allah sekiranya dia tadi tidak meninggalkan. Dan kamu berkata, aku akan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak yang berkuasa, dan kita mengingatkannya tentang pedihnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia tadi tidak ingin meninggalkan. Dan kadang-kadang kita perlu bercakap dengan lemah lembut, dan tidak perlu kita berkasar kepada orang yang kita nasihati. Diriwayatkan seorang lelaki selalu meminum arak, dan orang tadi berada di Syam, dan perkara tersebut disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar menulis satu ayat kepadanya, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dzam, yang bermakna Allah Maha Pengampun dosa, qabilit taub, yang amat menerima taubat, syadidil iqab, dan amat bersangatan siksaan Allah, dzit-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi apabila ayat tersebut, surat daripada Sayyidina Umar sampai kepada orang tadi, maka orang tadi serta-merta meninggalkan minum arak dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlemah lembut dalam kita tadi memberikan nasihat mencegah kemungkaran diwajibkan, terutamanya kepada orang yang tidak menerima arahan ataupun tidak menerima nasihat sekiranya kita berkasar kepadanya. Dan diriwayatkan satu ketika Raja Zahir Baibras, maksudnya dia tadi murka kepada salah seorang daripada menterinya, dan dia mengarahkannya untuk membunuhnya, dan dia tidak menerima apa saja cubaan untuk memaafkannya. Maka perkara tersebut disampaikan kepada Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Lalu dia pun pergi menziarahi Sultan Zahir Baibras. Tadi dia berkata, wahai Sultan, kami dari kalangan rakyat kamu, kami melihat lautan keampunanmu amat luas dalam memaafkan beribu-ribu manusia yang telah melanggar arahan kamu. Jadi bagaimanakah keampunan kamu tadi sempit untuk memaafkan seorang lelaki ini? Maka apabila Syekh Muhyiddin Ibn Arabi memberi nasihat tersebut,
Maka serta-merta sultan tadi menarik balik arahan untuk membunuh salah seorang daripada menterinya, dan dikurniakan kepada Syekh pada hari tersebut dengan hajat-hajat yang pelbagai yang dikurniakan daripada sultan tadi. Dan terakhir sekali Rasul berkata, fa'illam yastati', sekiranya seseorang tadi tidak mampu untuk mengubah dengan lidahnya, seperti dia takut dirinya dibunuh atau anggota dicederakan atau fitnah dan seumpamanya, ataupun dia takut sekiranya dia tadi memberi nasihat akan membawa satu fitnah yang besar, fa biqalbihi, maka hendaklah dia tadi mengingkari dengan hatinya, hendaklah dia membenci perkara tersebut dan tidak meredainya, dan dia berazam sekiranya dia tadi mampu untuk mengubahnya dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, dia akan melakukannya. Dan Syekh berkata, penulis syarah berkata, perkara mengingkari dengan hati ini ialah fardu ain ke atas setiap manusia, kerana setiap manusia mampu untuk mengingkari dengan hatinya berbeza dengan dua perkara sebelum ini, iaitu mengingkari dengan lidah dan mengingkari dengan tangan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa dzalika adhaful iman, perkara tersebut iaitu mengingkari dengan hati ialah selemah-lemah keimanan, kerana yang dimaksudkan ialah amalan yang paling lemah sekali. Setengah ulama berkata yang dimaksudkan dengan adhaful iman ialah kesan keimanan yang paling minimum sekali. Hasil keimanan yang paling minimum yang mesti berada pada seseorang ialah mengingkari dengan hatinya. Diriwayatkan daripada Syekh Sya'rani radhiyallahu anhu, dia berkata daripada Syekh Ibrahim Matbuli, sesungguhnya mengingkari kemungkaran dengan tangan itulah kewajipan kepada pemerintah yang mereka tidak mampu menghukum, memberikan dan mereka tadi tidak diganggu, maksudnya tidak boleh dimudaratkan. Dan ada pun mengubah dengan lidah, itu ialah kefarduan kepada ulama, maksudnya semata-mata percakapan mereka dengan lidah akan memberi kesan kepada hati orang yang melakukan maksiat tersebut dan akan meninggalkan maksiat. Ada pun mengubah dengan hati tadi, itu ialah kurniaan ataupun kewajipan al-arifina, kekasih-kekasih Allah, yang mereka tadi sentiasa melihat diri mereka yang amat hina, amat rendah untuk menjadi penghalang kepada orang lain. Maka mereka tadi, maksudnya mereka kata, aku sendiri pun amat jahat, jadi macam manakah aku mampu untuk menghalang maksiat yang sedang dilakukan oleh manusia ini? Maka dengan sebab kehinaan mereka memandang diri mereka tadi, mereka menghadapkan hatinya kepada Allah. Al-Arifin tadi menghadapkan hatinya kepada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan kemungkaran tersebut. Maka orang zalim tadi serta-merta memberhentikan kezalimannya. Orang yang minum arak tidak akan berhenti daripada minum arak. Maka Syekh berkata, inilah perubahan, maksudnya mengubah kemungkaran yang sebenarnya. Itu maksudnya berubah dengan hati tadi. Maksudnya yang dimaksudkan dengan kita mengubah kemungkaran dengan hati ialah apabila kita tadi mendoakan dan doa kita dimustajabkan oleh Allah. Ada pun perkataan seseorang, wahai Allah, inilah kemungkaran yang aku tidak redainya, maka perkara tersebut tak dihukumkan sebagai ingkar dengan hati. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ma'aruf Karhi radhiyallahu anhu, dia berkata, dia satu ketika sedang duduk di tepi sungai Dajlah, maka datang satu sampan yang orang di dalamnya sedang minum arak dan sedang menyanyi dan sedang memain alat-alat muzik. Maka dikatakan kepada Syekh Ma'aruf, tidakkah kamu melihat kepada kumpulan manusia tersebut amat berani menentang Allah secara terang-terangan? Doalah agar Allah membinasakan mereka, jauhkan manusia daripada kejahatan mereka. Maka Syekh Ma'aruf mengangkat kedua tangan dia dan berkata, Allah, wahai Allah, sebagaimana kau gembirakan mereka dengan dunia, gembirakanlah mereka dengan akhirat. Lalu mereka berkata, wahai Syekh, kami minta kamu tadi doa supaya mereka binasa. Kenapa kamu doa mereka dapat hidayat? Maka Syekh berkata, yang akan sesungguhnya mereka akan gembira di akhirat sekiranya Allah diberikan kepada mereka taubat di dunia. Dan sesungguhnya sekiranya mereka diberi taubat, perkara tersebut tak ada memudaratkan kamu pun. Maka serta-merta sampan tadi pergi ke darat dan lelaki turun pada satu tempat, maksudnya di sebelah kanan, dan perempuan duduk di sebelah kiri, serta mereka tadi tunduk menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lahir dari kalangan mereka ahli ibadat, ahli zuhud dengan keberkatan doa Sayyidina Syekh Ma'aruf Karhi radhiyallahu anhu. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata, ketahuilah sesungguhnya terdapat hadis yang banyak mengarahkan manusia tadi agar
memerintahkan kepada ma'ruf dan menghalang daripada kemungkaran. Antaranya ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tadi memerintahkan perkara yang ma'ruf, hendaklah kamu tadi menghalang perkara kemungkaran, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan melantik orang-orang yang jahat memerintah kamu. Lalu pada ketika itu apabila orang baik bermohon berdoa, nescaya Allah Taala tidak akan memmustajabkannya. Dan antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, amarlah, maksud suruhlah perkara yang ma'ruf dan halanglah manusia daripada kemungkaran sebelum sampai satu masa kamu berdoa, lalu Allah Taala tidak memustajabkan doa kamu, dan sebelum kamu tadi memohon ampun tapi Allah Taala tidak mengampunkan kamu. Dan antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mana-mana kaum yang dilakukan maksiat dari kalangan mereka dan mereka mampu untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak mengubah, melainkan Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir akan menurunkan bala azab yang meliputi keseluruhan mereka. Dan daripada seorang sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat yang amat cantik yang hidup di zaman Nabi. Maksudnya Sayyidina Umar menggelarnya Yusuf hadhil ummah. Dia seolah-olah Nabi Yusuf dari kalangan umat Nabi Muhammad. Dan Jarir bin Abdullah dia berkata, setiap kali Rasulullah memandangku, nescaya Rasulullah akan tersenyum kepadaku. Jadi dia berkata, Jarir ibn Abdullah, dia ada mana-mana kaum yang mulia di sisi masyarakat. Maksudnya pemerintah, orang yang berpangkat, kedudukan, yang berhormat seumpamanya. Tetapi apabila mereka duduk di kedudukan yang tinggi, mereka tidak mengubah kemungkaran. Padahal mereka tadi berkemampuan, sekiranya mereka kekal dalam keadaan tersebut, illa azallahu Allahu azza wa jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang mendengar seseorang melakukan kemungkaran dan dia tidak menghalang, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pekak dan dipotong kedua telinganya. Dan daripada Sayyidina Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, dari kalangan umat ini akan ada manusia yang dihimpunkan pada hari kiamat dalam rupa bentuk kera dan khinzir, kerana mereka tadi sentiasa duduk bersama-sama dengan ahli maksiat dan mereka tadi tidak menghalang mereka, menegur mereka daripada maksiat tersebut dalam keadaan mereka tadi berkemampuan. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, inilah salah satu hadis yang amat penting daripada kaedah agama Islam. Dan dalam syarah dinyatakan bahawa zahir daripada hadis tersebut, manusia dituntut untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar, sekalipun dia sendiri tidak melakukan perkara tersebut. Tapi dalam tafsir Lataiful Isyarat daripada Imam Al-Qushairi, dia berkata, syarat orang yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan, hendaklah dia tadi mestilah bersifat dengan perkara yang nak diarahkan. Sekiranya dia tidak bersifat, maka dia tadi tidak wajib ke atasnya menyuruh manusia berbuat kebaikan. Dan begitulah juga sekiranya dia tadi ingin menghalang daripada sesuatu kemungkaran, maka mestilah dia tadi telah meninggalkan perkara yang dilarang tersebut, barulah dia tadi dibenarkan untuk menahan manusia yang lain. Dan sebagai penutupnya, dalam tafsir yang lain, Ruhul Bayan, maksudnya penulis berkata, perkara yang paling penting yang nak kita fahami daripada makna mungkar. Mungkar tu dia asal daripada kalimat nun, kaf dan ra, dan dia merujuk kepada kejahilan. Misalnya lafaz nukru ataupun lafaz nakirah ataupun lafaz mungkar, dia merujuk kepada perkara yang tidak dimaklumi. Dan lawannya ialah al-ma'ruf, maksud perkara yang dimaklumi, perkara yang diketahui. Jadi penulis berkata dalam satu tafsir, dia kata ma'ruf yang sebenar sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis Qudsi, Allah berkata, fa'ahbabtu an u'raf, aku amat suka untuk dikenali. Jadi hendaklah kita, jadi Allah Subhanahu wa taala dialah ma'ruf. Maksudnya apabila orang yang mengenal dari itu ataupun orang yang mengetahui dipanggil sebagai al-arif. Adapun perkara yang kita ketahui ataupun perkara yang kita maklumi dipanggil sebagai al-ma'ruf. Jadi apabila kita ingin memerintahkan manusia kepada ma'ruf, maka ma'ruf yang paling penting yang nak kita ajak manusia ialah mengajak manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mereka tadi menjadi arifin, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan hijab, dengan diberikan rasa di dalam hatinya. Maka itulah sebenar-benarnya amar ma'ruf.
mengajak manusia kepada ma'ruf hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak kita tadi menghalang daripada kemungkaran. Maksudnya kita menghalang manusia daripada kejahilan yang berterusan, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga daripada syarahan tersebut dan huraian penulis tadi kita dapat memahami apakah kemungkaran dan apakah ma'ruf tadi. Maksudnya ma'ruf yang zahir seperti yang kita maklum, sembahyang, puasa, haji dan seumpamanya. Tetapi ma'ruf hakiki yang sebenarnya ialah mengajak manusia mengenal ma'ruf itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia menjadi orang yang arif, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemungkaran juga dibahagikan kepada kemungkaran yang zahir seperti minum arak, berjudi dan seumpamanya, dan kemungkaran yang batin, iaitu kejahilan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Taala memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.